Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day all. Today our lesson is application of descriptive statistics and data collection. Sebelum kita teruskan dalam lesson ini, kita buat refreshment daripada apa yang kita dah belajar daripada previous lesson. Okay, kita dah faham tentang konsep epidemiologi, yang mana epidemiologi adalah satu kajian mengenai taburan determinant dan juga health related state or event dalam satu spesifik population, dan all the knowledge yang kita tahu ini adalah untuk kawalan dan pencegahan, tindakan kawalan dan pencegahan. Okay, before this kita dah lihat kepada determinant and health related state of event. Kita dah tengok siapa ejen kita yang menyebabkan penyakit. Okay, apa antara faktor-faktor yang menyumbang kepada penyakit. Kita dah cover perkara ni. Okay, hari ini kita nak lihat macam mana distribution sesebuah penyakit ataupun faktor itu ditaburkan. Apa bentuk yang boleh kita buat untuk persembahan data. Kita akan lihat di peringkat ini. Okay, our learning outcome for this lesson is to describe type of scale measurement. Kita nak tengok apa jenis-jenis skala pengukuran. Kemudian kita nak terangkan deskriptif statistik menggunakan data presentation seperti table, pie chart and graph. Kemudian yang ketiga, create appropriate descriptive data analysis. Okay, yang ketiga ini akan di-cover dalam practical session, sesi amali. Untuk lecture kali ini kita akan cover dua learning outcome ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu pengenalan mengenai descriptive analysis. Sedikit sebanyak dia telah diterangkan dalam unit yang pertama. Dalam unit ini kita akan lihat dengan lebih lanjut contoh-contoh descriptive analysis. Okay, descriptive analysis dia menerangkan mengenai distribution of disease and determinant. Okay, descriptive analysis ni ada dalam bahagian distribution dalam pengenalan of konsep epidemiologi tu. Okay, jadi dalam descriptive analysis dia melibatkan organize data dan juga analyzing the data. Okay, bila data tu telah di-collect, telah disusun, organize, jadi data itu perlu dianalisis. Okay, analisis tu dan hasil daripada analisis tu perlu dipersembahkan. Itu yang kita akan belajar dalam topik ini. Okay, dan descriptive analysis dalam epidemiologi ini mesti merangkumi TPP yang seperti yang saya pernah mention sebelum ini, iaitu time, place and person. TPP, time, place and person. Okay, descriptive analysis ni adalah satu peringkat awal dalam konsep epidemiologi yang penting, kerana daripada descriptive analysis itu kita boleh generate hypothesis untuk further kajian, especially untuk mencari etiologi kepada penyebab penyakit itu. Okey, seperti yang kita telah belajar sebelum ini mengenai distribution dalam konsep epidemiologi, dia merangkumi frequency and pattern dalam sesuatu health event dalam sesuatu populasi itu. Okey, frekuensi meliputi count of cases, rate and ratio. Okey, kemudian pattern pula merangkumi bentuk health event itu ataupun disease itu dalam bentuk time, place and person. Okay, basically semua perkara ini adalah dalam descriptive analysis untuk epidemiologi. Kita lihat dengan lebih lanjut lagi contoh-contoh descriptive analysis dalam epidemiologi yang merangkumi time, place and person.
Time merujuk kepada bila kejadian itu berlaku. Describe the distribution of cases over time. Melihat kepada bagaimana taburan sesuatu health event, disease itu kepada masa. Okey, kita ada time interval, contohnya year, day of, week, season. Okey, dan jenis-jenis distribution by time ini dia boleh meliputi sama ada sekular. Sekular trend ni adalah trend untuk jangka masa yang sangat panjang untuk lihat kejadian penyakit. Kemudian kita ada periodic. Periodic adalah temporal interaction of general trend of circular variation. Apa kita panggil dia, melihat sub daripada circular trend untuk disease occurrence tu. Kemudian ada seasonal, di mana seasonal trend ini adalah disease frequency by time of year and season. Dilihat kepada season yang tertentu saja. Kemudian descriptive analysis by time juga merangkumi epidemic. Okey, ini epidemic ni merujuk kepada outbreak. Okey, untuk melihat distribution dalam satu outbreak, biasanya kita akan lihat trend by time. Okey, kita lihat contoh-contohnya. Okey, ini adalah contoh circular trend disease occurrence by time yang melibatkan long period of time daripada tahun 1955 hingga tahun 2000. Kes tetanus di USA. Okay, kalau kita lihat kat sini trend dia, trend tetanus di USA dulu sangat tinggi dan dia ada penurunan. Okay, daripada trend ni sebenarnya kita boleh lihat sebenarnya ada intervention yang telah dilaksanakan pada tahun 1933. Vaccination tetanus telah di introduce. Okay. Since then ada penurunan kes. Jadi trend by time ni dia nak lihat kepada macam mana perubahan dalam jangka masa yang panjang tu. Okay, kalau kita ada intervention, biasanya kita tak boleh nak tengok dengan segera. Okay, kita boleh tengok dalam jangka masa yang panjang untuk lihat macam mana perubahan trend itu. Okay, seasonal trend pula adalah satu distribution of case. Dia by time juga, cumanya fokusnya dia nak lihat based on seasonal. Contohnya untuk influenza, influenza ni kalau during summer, okay, kalau dilihat akan ada peningkatan, okay. Kat sini dia nak fokus kepada macam mana dalam satu masa tu ada tak musim itu mengubah trend kepada disease occurrence tu. Okay, but dia kata better plotted annually. Dia lihat kepada tahun. Yang ni dalam jangka long period of time. Lebih kepada circular trend. Kalau kita lihat buyer, mungkin kita boleh nampak dengan lebih jelas. Pada bulan yang berapa itu akan kes yang tinggi. Kita boleh nampak dengan jelas kalau bulan 5 tu musim apa. Winter season ke, summer season ke. Okay, dan kita compare by year untuk lihat disease occurrence tu. Okay, kita lihat pula epidemic trend by time. Okay, untuk graf epidemik ni, dia merujuk kepada masa, iaitu masa onset. Okay, masa onset. Iaitu bila tarikh bermula seseorang pesakit itu timbul dia punya simptom tu. Okay. Kalau epidemik ini kita panggil dia epidemiology curve. Okay, epic curve ini mesti melawan masa dengan cases. Y dia adalah case. Sebab nak tengok trend untuk sesetengah outbreak itu macam mana trend case itu berlaku. Okay, jadi dia nak tahu bila dia mula, bila kemuncak dia, bila waktu maksimum dia.
Jadi epic curve by time ini adalah amat penting, especially untuk melihat kejadian sewaktu wabak. Epidemik ni merujuk juga kepada outbreak. Okey, ini salah satu contoh epidemic curve, distribution of disease according to onset, iaitu begin time of illness. Okey, dia taburkan mengikut masa illness pesakit. Okey, kalau 19 hari bulan November ni berapa ramai yang sakit. Kalau 3 Disember ni berapa ramai yang sakit. Okey, tujuannya dia nak melihat bila dia mula, bila dia tamat. Okay, dia nak kira bila dia nak declare outbreak to end. Okay, jadi epic curve ni penting lah untuk melihat kita punya distribution of disease tu, taburan dia macam mana, situasi dia macam mana. Okay, dia punya incubation period dia macam mana. Okay, penting epic curve especially untuk melihat dalam outbreak, management of outbreak. Okay, tadi T, time, kita lihat pula P, place. Okay, place ni merujuk kepada kat mana orang tu tinggal. Dia lihat di mana kedudukan rumah orang tu, kat mana dia pula dia bekerja, kat mana dia terekspos. Okey, di mana dia dapatkan rawatan, diagnose dia di mana. Okey, kemudian biasanya untuk place ini, selain kita tahu secara taburannya dekat mana tempat tinggal dia, map antara salah satu cara untuk lihat taburan penyakit itu bermula di mana ataupun dia punya source itu di mana. Okey, jadi place ini penting. Okey, P yang ketiga adalah person, yang merujuk kepada siapa. Okey, jadi dalam distribution of disease health event tu, selain masa ditaburkan mengikut masa, kemudian ditaburkan mengikut place, kediaman, tempat tinggal dia. Okey, kita perlu lihat juga orang yang terlibat dalam health event tu siapa. Okey, jadi kena tahu umur dia berapa, siapa yang terkena tu, macam mana gender dia, lelaki ke perempuan, lelaki ke lagi ramai, perempuan ke lagi ramai, macam mana marital status dia, occupation, socio-economic factor, nutrition factor, status, family history, okay, clinical presentation, underlying disease, ethnicity, religion, travel, pernah travel ke mana. Sebab sometimes ada disease yang berkaitan, dia bukan daripada lokal, dia daripada international. Okay, daripada international. Jadi, dia kena ada history, dia pernah travel di mana. Dia nak, dalam epidemiologi, kita kena selidik sumber itu di mana. Dari mana sumber dia dapat penyakit itu. Especially kalau yang rare lah. Jadi, segala perkara mengenai siapa orang itu, dia pergi ke mana adalah amat penting. Sama juga macam kalau dengue investigation. Okay, awak akan ada buat siasatan untuk dia punya perjalanan kan, history of travelling dia macam mana. Okay. Kalau especially di tempat yang dia tinggal itu kes dia rendah, jadi dia perlu tahu dari mana virus itu dia dapat. Dia dapat virus itu dari mana. Okay, jadi perlu ada siasatan mengenai travel tu. Okay. Okay, tadi mengenai descriptive analysis kita dah lihat. Dia merangkumi TPP, time, place and person. Kemudian data itu kita akan dapat dari pelbagai sumber. Okey, jadi ada prosesnya untuk data collection TPP tadi, time, place, person. Kes siapa yang mengidap kes tu? Siapa yang mengidap penyakit tu? Umur dia berapa? Macam mana kita tahu dia sakit? Okey, jadi ada proses sebelum dapat
data tu, sebelum dapat mengenai distribution, descriptive analysis tu, ada data collection proses yang perlu dilalui. Tapi bagaimana? Okay. Kemudian apa sumber yang kita boleh, di mana sumber yang kita boleh dapatkan data-data yang TPP tadi? Okay, kita akan lihat. Okey, kita nak lihat dahulu jenis-jenis data yang biasanya di-collect, dikutip dalam bidang public health. Okey, kita ada biasa yang paling perlu adalah mobility data, iaitu data mengenai penyakit. Berapa ramai penyakit, berapa ramai yang menjangkiti penyakit A, berapa ramai yang menjangkiti penyakit B. Okay, sama ada infectious disease ataupun non-communicable disease. Kemudian data-data seperti birth defect, injury, okay, kemudian mortality data mengenai death, okay, berapa ramai yang mati. Okay, perlukan juga laboratory diagnosis, serological information. Contohnya, berapa ramai yang COVID-19 positif kan? Okay, perlu dapatkan data tu. Berapa ramai yang negatif. Okay, berapa ramai yang reject. Perlu tahu juga kenapa reject. Okay, ada kesilapan dalam sampling sampel, hantaran sampel. Okay. Kemudian outbreak report, vaccine utilization, sickness absent, berapa ramai yang tak hadir selalu dalam sesebuah organisasi itu. Kemudian selain daripada perkara-perkara ini, disease determinant contohnya apa yang menyebabkan penyakit tu, apa risiko dia, apa faktor dia, juga antara perkara yang perlu di-collect, antara beberapa data yang perlu dikumpulkan dalam public health ni. Kerana dia bukan hanya kita nak lihat taburan penyakit tu, kita juga nak lihat apa faktor yang menyebabkan penyakit tu. Awak kena ingat dalam epidemiologi, dia bukan hanya mengenai health event tu, dia juga mengenai apa yang menyebabkan health event tu. Okey, contohnya di mana reservoir disease tu yang dia dapat, apa risk factor yang terlibat. Contohnya kalau risk factor yang terlibat tu merujuk kepada SOP, merujuk kepada hygiene dia. Okay, jadi perkara ini perlu di-collect lah. Okay, selain itu lifestyle, macam mana lifestyle dia, selalu travel ke, kalau travel pergi mana, pergi recreational activity ke. Okay, semua itu akan antara faktor yang boleh menyebabkan sesuatu penyakit itu. Jadi risk factor itu perlu diselidik dan di-collect. Okay, fatal event seperti kelahiran, kematian, perkahwinan, bercerai ke tak bercerai, dan ada banyak lagi. Okay, kamu perlu study lebih lah untuk mengetahui risk factor, health determinant untuk sesebuah jenis penyakit itu. Okey, kita dah lihat jenis-jenis data yang biasanya diperlukan dalam bidang public health. Okey, jadi dari mana kita nak dapatkan maklumat tu? Jadi yang pertamanya individual person lah, contohnya patient tu contact, kalau kita nak tahu dia travel ke mana, jadi kita memang perlukan patient tu lah untuk memberikan maklumat. Okey, patient tu yang akan memberi maklumat mengenai kontak, dan kita boleh berhubung juga dengan kontak sekiranya dia berisiko, dan kita boleh buat soal selidik terhadap ataupun interview terhadap kontak. Okey, selain individual person, kita ada healthcare provider, facility and record. Contohnya daripada physician office, daripada klinik swasta, daripada klinik kerajaan, daripada hospital, outpatient department, emergency department, laboratory. Okay, maksudnya kita boleh dapatkan maklumat-maklumat seperti berapa ramai yang mati, berapa ramai yang sakit. Okay,
ada disability ke tidak, kita boleh dapatkan daripada healthcare provider. Okey. Kemudian kita boleh dapatkan sumber data, contohnya untuk environmental condition. Okay, mungkin ini antara environmental condition ni merujuk kepada determinant, maksudnya dia punya risk factor. Okay, kita boleh dapatkan determinant sama ada daripada DOE, contohnya untuk Air Quality Index, API, Air Pollution Index. Kemudian di District Health Office sendiri, kita boleh dapat maklumat mengenai environmental condition, antara risk factor, contohnya kualiti air, animal vector, macam mana AI, BI, CI, index dia. Okay, dapatkan daripada di District Health Office. Ini antara sumber-sumber untuk mendapatkan data yang diperlukan especially dalam bidang public health. Okey, jadi dari mana kita nak dapatkan data-data tadi? Okay, first, kalau untuk environmental condition, kita perlu buat environmental monitoring. Kemudian kita boleh buat survey. Survey ini meliputi macam questionnaire ataupun by interview untuk dapatkan maklumat, contohnya untuk maklumat perjalanan, history perjalanan. Okay, kemudian contact, siapa lagi contact. Kemudian kita ada data collection method through notification. Saya akan explain lebih lanjut, dan boleh juga melalui registry. Registry ini merujuk kepada pendaftaran. Kaedah environmental monitoring merujuk kepada environmental sampling untuk monitor, yang biasanya dijalankan untuk monitor health event dalam populasi, expected health event. Okay, contohnya air pollution index, weather forecast, rainfall and temperature, bukan dijalankan oleh pihak KKM, tapi kita boleh dapatkan maklumat mereka sama ada daripada meteorology department ataupun Department of Environment. Okay. Kemudian contohnya environmental monitoring ataupun untuk air, okay, yang dijalankan oleh unit KEMAM, kualiti minum air, di mana water sampling dijalankan dalam kajian kebersihan untuk lihat macam mana tahap turbidity, heavy metal and pesticide sesebuah sumber air itu. Kemudian unit BKKM bahagian kualiti makanan. Okey, dia menjalankan food sampling sebagai satu monitoring untuk monitoring terhadap kebersihan school canteen ataupun food premise. Okey, kemudian kita ada vector related untuk environmental monitoring, sama ada AI, BI, CI index, Vitrac index oleh unit vector. Okey, semua perkara ini adalah salah satu cara kaedah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Okay, semua ini adalah tergolong dalam method environmental monitoring. Okay, survey pula adalah salah satu kaedah untuk mendapatkan maklumat dan dia boleh digunakan pakai untuk dapatkan maklumat dalam populasi yang lebih besar. Okay, lebih mudah untuk digunakan. Survey boleh digunakan sama ada dengan cara gunakan questionnaire. Okay. Questionnaire sama ada dibuat sendiri ataupun melalui by self-administered ni, maksudnya kita bagi soalan dekat responden dan dia boleh jawab sendiri, ataupun dengan servis secara interview. Okey, survey ni biasanya kita buat adalah terhadap sampel dalam satu populasi. Contohnya kita nak tahu status kesihatan dalam negara Malaysia. Kita tak boleh buat survey kepada semua nak tahu status kesihatan mereka, tapi ada sampel dalam satu populasi itu diambil.
ada portion sebahagian daripada populasi diambil dan ditanya untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap kesihatan mereka. Okay, contohnya survey method untuk mendapatkan health status untuk rakyat Malaysia. Contohnya kita ada National Health Mobility Survey. Okay, satu badan yang menjalankan survey terhadap rakyat Malaysia. Okay, dia melihat kepada macam mana condition orang tu, behaviour dia, walaupun susah untuk dimonitor. Mungkin dia punya soalan survey tu depends on apa objektif yang nak dicapai. Okay, contohnya kalau dia nak lihat kepada mental health problem, okay, dia nak lihat dia punya lifestyle macam mana. Jadi survey itu dijalankan terhadap sampel yang telah dipilih dalam satu populasi. Dan dia punya result itu akan represent populasi di tempat yang dia dikaji. Okay, registry pula adalah satu method documentation or tracking event or person over time. Okay, maklumat-maklumat registry seperti vital event, kelahiran, kematian. Okay, antara kaedah yang kita boleh dapatkan data yang boleh digunakan dalam public health. Okay, contoh lain disease registry. Contohnya cancer registry, diabetes registry. Ini semua kita boleh dapatkan dalam health provider facility di hospital, di klinik. Kita boleh dapatkan berapa ramai yang sakit diabetes, berapa ramai yang ada cancer. Okay, daripada registry kita, kalau kita sebagai epidemiologis kita dapatkan registry ni, maksudnya kita dapatkan secondary data daripada sumber-sumber yang terlibat lah. Okay, notification pula adalah salah satu metod untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan public health. Okay, notification adalah satu pelaporan mengenai penyakit ataupun health related condition oleh mana-mana spesifik group. Okay, dan dia notifikasi ini adalah specific by law. Ada regulation yang mengawal dia, yang enforce supaya certain disease itu dilaporkan. Okay, biasanya notification ini dibuat di peringkat peringkat agensi kesihatan. Contohnya untuk penyakit berjangkit, kita ada Akta PCID 1988 iaitu Prevention and Control of Infectious Disease, yang mana dalam PCID Act ni ada section yang menyentuh bahawa perlu ada pelaporan sekiranya ada penyakit berjangkit. Jadi health provider, klinik, hospital, kalau dia dah diagnose pesakit itu ada penyakit infectious disease, jadi perlu dilaporkan kepada Health District Office, dan sekiranya tidak dilaporkan akan ada penalti terhadap health provider tadi. Okay, jadi notification ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan maklumat mengenai disease, certain disease dan juga health event di kalangan population. Okey, antara cara untuk pelaporan kepada infectious disease oleh health provider ni sama ada secara manual, ada borang yang perlu diisi dan perlu dihantar mengikut masa yang ditetapkan kepada District Health Office. Okey, dan sekarang ni juga kita ada sistem untuk collect maklumat mengenai infectious disease, pesakit yang ada infectious disease, iaitu dengan menggunakan Electronic Notification CDCIS, iaitu Communicable Disease Information System. Telah diguna pakai sejak daripada 2001. Jadi health provider ni, pihak hospital, practitioner, physician, dia perlu melaporkan any diagnosed infectious disease ke dalam sistem ni lah, CDCIS. Jadi public health practice ni dia akan kumpulkan data, maklumat
berkaitan dengan health event ini daripada notification system. Okey, saya ada bagi contoh data health data collection and reporting system daripada kalau sistem vital statistik, apa data yang kita boleh dapat. Vital statistik kita boleh dapat mortality rate, kita boleh dapat penyebab kematian, macam mana demografi dia. Demografi ini merujuk kepada umur, gender, tempat tinggal. Okey. Kalau disease registry, contohnya cancer registry, injury registry, kita boleh dapatlah kita boleh dapatkan data dalam bentuk insiden dia, mortality, survival rate dia, prevalence dia. Okey, kalau notifiable disease, contohnya yang saya mention tadi CDCIS, contohnya untuk penyakit AIDS, SARS, TB, influenza, COVID, tetanus, measles. Okey, jadi apa yang kita boleh dapat daripada method of notification tadi, kita boleh dapat berapa banyak kes dan daripada kes itu kita boleh kira insiden. Okey, kalau dari hospital administrative system, kita boleh lihat dia punya administrative system ni maksudnya hanya discharge sheet and medical record. Kita boleh tengok diagnose dia, date and demographic of patient. Kalau daripada health survey, contohnya tadi National Mobility Health Survey Malaysia punya, kita boleh lihat based on daripada special report dia, dia ada tema dia yang tertentu lah. Kalau dia lihat kepada health status, jadi kita boleh lihat mobility of health, mental health illness, kemudian apa risk factor dia. Okey, dan seterusnya. Ini antara contoh kita punya data reporting system ataupun source dia dan apa yang kita boleh dapat daripada sumber-sumber yang collection data tadi. Okey, secara summary kecilnya, untuk data collection, ada beberapa metod yang boleh kita pakai untuk mendapatkan maklumat data yang berkaitan dengan public health. Antaranya adalah environmental monitoring, di mana environmental monitoring ini merujuk kepada environmental sampling, sama ada terhadap air, udara, makanan. Okey. Kemudian kita ada notification. Notification ni adalah satu pelaporan terhadap certain disease itu. Di Malaysia ada CDCIS, di mana health provider dia perlu melaporkan disease event kepada pihak pejabat kesihatan. Jadi daripada pelaporan itu kita boleh dapatkan maklumat mengenai health event itu, dalam populasi. Dan kita boleh dalam metod registry pendaftaran, kita sama ada kita boleh dapatkan maklumat mengenai vital detail, contohnya kematian, kelahiran, punca kematian. Okey, ini antara metod yang kita boleh dapat, metod yang digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan public health. Kemudian survey, contohnya National Mobility Health Survey yang dilaksanakan yang akan mengumpul maklumat mengenai health event dalam sesebuah populasi itu. Okay, empat cara ini adalah antara cara untuk collect data mengenai public health, environmental monitoring, notification, registry dan juga survey. Okey, kita dah lihat kepada descriptive analisis itu merujuk kepada apa. Kemudian kita dah lihat di mana kita nak dapatkan data, apa contoh-contoh data dalam public health, apa kaedah untuk collection of data, kita dah lihat. Kita nak lihat pula jenis-jenis data. Kalau kita dah dapat kumpul data tu, apa jenis data tu dan apa skala pengukuran dia. Okey. Okay, bila kita dah dapat data, kita kena fikir what kind of variable or data you dealing with.
kita akan dapat satu kelompok data yang sangat banyak. Contohnya kalau kita buka CDCIS, pelaporan untuk penyakit berjangkit tadi yang saya mention, okay, kamu akan dapat banyak sangat data, raw data yang ada banyak sangat kategori. Okay, pertama, awak kena lihat what are my choice of variable. Awak ada jenis-jenis data apa, awak kena tahu. Okay, apa skala pengukurannya. Kenapa dia penting? Sebabnya bila kita tahu jenis dia, kita tahu dia punya skala pengukurannya, barulah statistical teknik yang betul boleh digunakan. Okey. Dan kalau kita punya statistical teknik itu betul, barulah ada conclusion yang tepat akan yang valid yang akan diterbitkan. Okay, dan bila kita dah ada conclusion daripada analisis tadi, okay, kita ada result dia lah kan. Okay, result nak ambil tindakan dan barulah tindakan itu credible. Okay, kalau kita tak tahu kita deal dengan jenis data macam mana, scale of measurement dia macam mana, kita akan silap untuk analisis data tu. Okay, jadi penting untuk kamu tahu jenis-jenis data dan juga skala pengukurannya. Okay, basically kita ada dua jenis data iaitu quantitative data ataupun dikenali sebagai numerical data, data numerik. Okay, kemudian kita ada qualitative data ataupun dikenali sebagai categorical data. Okay, kuantitatif ni kalau menunjuk kepada perkataan dia, kita boleh definisi dia adalah can be measured, kita boleh kira. Okey, dan kuantitatif terdiri daripada discrete and continuous. Okey, dua discrete dan continuous ni adalah data yang boleh dikira. Discrete ni apa? Discrete ni adalah number that can't be broken down, such as a number of item. Berapa bilangan kereta berwarna merah di Malaysia? Okey, berapa bilangan pesakit COVID-19 di Selangor? Okey, pada tahun ini, pada bulan ini, pada hari ini. Itu adalah discrete data yang boleh kita kira tapi kita tak boleh broken down kan dia. Dia adalah satu. Okay, kemudian kita ada continuous data. Okay, number that can be broken down such as height or weight. Okay, contoh continuous data ni ada dua iaitu interval dan juga ratio, dua jenis. Okay, interval ini adalah data di mana number with non-different between variables such as time. Okay, data jenis interval ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Ratio ini pun akan saya terangkan dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Okay, untuk kualitatif, daripada perkataan quali, okay, dia merujuk kepada categorical data. Okay, dia adalah non-numerical. Kalau kuantitatif, dia boleh dikira. Kalau kualitatif, dia tidak boleh kira. Okay, contohnya, respon untuk jawapan ya atau tidak. Ataupun eye colour, jenis warna mata, merah, biru, hitam. Okay, jenis warna mata. Okay, kualitatif ada dua iaitu nominal dan juga ordinal. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut dalam next slide. Okay, nominal data atau nominal variable has to do with naming. Nominal tu mesti daripada naming. Nominal adalah kualitatif data ataupun categorical data. Dan dalam nominal ni, dia tak kisah, tak ada order. Order tu maksudnya ranking lah. Okay. Dia tak ada variable nominal tak boleh dikira. You either married or not married. Itu saja jawapannya, dah kahwin ke belum? Jawab kahwin atau tidak. Dia tak boleh, kita ada value antara kahwin tolak, tak kahwin tolak kahwin, jawapannya tak. Tak ada Jadi, nominal variable ini tak boleh di measure between the value. Contoh-contoh lain, contohnya gender, male or female, race, Melayu, Cina, India, ethnic from Borneo, blood type,
kita ada AB, O. Kemudian kita ada pregnancy status, pregnant ataupun not pregnant. Okay, itu adalah nominal variable dan dia tidak ada order. Tak payah susun pregnant dulu ke, not pregnant dulu ke. Tak ada. Okay, itu adalah nominal variable. Okay, ordinal variable merujuk kepada ranking. Okay, dia adalah qualitative data. Dia juga merujuk kepada nama tapi dia ada order. Tadi nominal dia tak ada order. Untuk ordinal variable, nama pun order. Dia ada order. Okay. Contohnya, you can have higher and lower amount. Less than and greater than. Okay. Dia punya ranking dia. Okay, kita tak rankkan male and female siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Tapi kalau contohnya rank stage of cancer, kita boleh orderkan, kita boleh rankkan stage cancer rendah, sederhana, tinggi. Okay, kesakitan pun kita boleh rankkan dia, kita boleh orderkan dia. Sakit, tak sakit, sakit sikit, sakit banyak. Sakit sangat banyak. Okay. Tapi different between order tu kita tak boleh kira. Kita tak boleh tolak sakit banyak dengan sakit sikit. Okay, kita tak boleh kira. Okay, contoh lain ranking football top 20 team. Kita ada order to finish in race first, second, third. Cancer stage 1, stage 2, stage 3. Kita ada hypertension kategori ataupun level of stress, mild, moderate, severe. Okay, itu adalah jenis data ordinal variable. Okay, interval variable adalah contoh kuantitatif data, iaitu data yang boleh kita ukur. Okay, dia tak sama dengan discrete data tadi. Discrete satu, kita boleh count dia sebagai satu tu satu. Tak boleh di breakdown. Okay, untuk interval variable, dia adalah quantitative data. Contohnya Celsius and Fahrenheit. Okay, suhu. Okay, number pada Celsius and Fahrenheit ini, dia represent something real. Contohnya kalau 100 darjah Celsius itu, kalau kita rasa dia adalah takat didih sangat panas. Okey, kita boleh kira, kita boleh bezakan antara apa yang kita ukur. Contohnya, different between 36 degree and 37 degree compared to different between 40 degrees and 41 degrees. Okay, adalah beza dia adalah 1 degrees. Kita boleh comparekan. Tetapi kita tak boleh buat perkadaran untuk interval variable ni. Okay, contohnya kita tak boleh samakan untuk 100 darjah Celsius air, kita tak boleh kata 100 darjah Celsius air di kotak A adalah 2 kali ganda air di kotak B iaitu 50 darjah Celsius. Kita tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh buat ratio untuk interval variable. Okay. Kemudian untuk interval variable ni dia no through zero. Okay. Contohnya untuk Celsius ni, 0 Celsius itu tidak bermaksud tak ada. Tapi dia adalah freezing point of water. Okay. Jadi kita tak boleh kata, kita katakan interval variable ni adalah no through zero. Okay. Contoh lain untuk interval variable, selain daripada Fahrenheit and Celsius, kita ada score. SAT ni adalah score. SAT, GRE, Math and IQ ni adalah score. Contoh dia. Okay, ratio variable, dia ada properties yang lebih kurang sama dengan interval variable. Okay, tapi ada beza sikit. Dia adalah quantitative data yang boleh dikira. Okay, dia boleh diukur, dibezakan, boleh tolak. Okay, macam interval tadi, dia tidak boleh di-ratiokan. Okay, tetapi untuk ratio variable, nama dia pun ratio.
Okay, dia boleh di-ratiokan. Okay, dan tadi macam interval, dia tak ada zero meaning. Okay, zero dia ada maksud juga untuk interval variable. Okay, kalau untuk ratio, zero dia ada absolute meaning. Okay, contohnya, untuk ratio variable kita ada contoh time measure in second, minute, hours, blood pressure measure in millimeters of mercury. Kita ada age, common measure of mass, contohnya weight and volume. Okay, ini contoh ratio variable. Okay, pada takat kosong, untuk ratio variable contohnya age kosong. Okay, dia merujuk kepada kosong itu tak ada apa-apa. Dia betul-betul absolute zero. Zero merujuk kepada tiada apa-apa. Tadi macam interval variable, zero pada interval variable tu merujuk untuk contohnya Celsius. Zero tu dia tak kata tak ada suhu. Tapi zero untuk suhu dia merujuk kepada suhu pada takat beku. Okay. Jadi beza ratio variable dengan interval variable adalah dia punya absolute zero. Okay. Kemudian antara beza yang lain adalah dia punya meaningful, dia punya ratio are meaningful. Tadi kita kata untuk interval 100 degree Celsius air itu 2 kali ganda dengan 50 degree Celsius air kotak B. Kita tak boleh kata macam tu, tak ada makna. Okey, tapi kita untuk ratio variable kita boleh kata bermakna dia punya ratio tu. Contohnya 100 feet is twice as long 50 feet. Maksudnya 100 kaki tu adalah 2 kali 50 kaki. Jadi dia bermakna. Untuk interval variable dia tidak bermakna. Okey. Okey, untuk purpose of statistical test, ratio ke interval ke dia tidak ada different. Okey, dia dianggap sebagai continuous variable. Okey, secara summary-nya untuk type of data and scale of measurement, kita ada data kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, kita ada kuantitatif, contohnya kita ada discrete and juga continuous data. Continuous meliputi interval scale dan juga ratio scale data. Manakala kuali merujuk kepada nominal scale dan juga ordinal scale. Okey, kuali data. Okey, untuk nominal, dia melibatkan nama, kategori saja, contoh color, gender and race. Order doesn't matter. Untuk ordinal scale, sebab namanya order, walaupun dia categorical, tapi ranking ataupun order is matter. Okay, tetapi different cannot be measured. Untuk categorical, different cannot be measured. Kemudian kita ada quantitative data, iaitu continuous data di sini. Kita ada interval and ratio. The interval, the orders matter, different can be measured except ratio. No true zero untuk interval. Manakala ratio, the order matters, different are measurable including ratio. Kemudian the content true zero. Contohnya 0 kg bermaksud tak ada kg, tak ada berat. Okay. Okay, untuk ujian analisis, awak akan belajar dengan lebih lanjut dalam topik-topik yang akan datang. Just nak buat perkaitan mengenai scale of measurement. Kalau untuk nominal and ordinal scale, statistik analisis yang akan digunakan adalah kita panggil dia sebagai non-parametric statistik. Kemudian kalau untuk interval and ratio scale, okay, dia akan gunakan powerful statistic analysis, kita panggil parametric analysis. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan penggunaan parametric statistik, interval and ratio scale ni, dia perlu ada bell shape curve. Dia mesti bertaburan normal. Okay, dia mesti bertaburan normal, bell shape curve ni.
Ada assumption yang perlu dipatuhi, barulah interval and ratio scale itu boleh menggunakan statistik parametrik. Awak akan belajar dengan lebih lanjut dalam topik-topik yang akan datang. Okey, kita dah lihat di mana sumber kita nak dapatkan data, apa kaedah untuk dapatkan data yang berkaitan dengan public health. Okey, kita dah lihat juga jenis-jenis data. Jadi kita nak lihat bagaimana data yang kita dah dapat itu kita dah organize hendak dipersembahkan. Okey, kita akan tengok pada dalam topik data presentation. Kenapa agaknya kita perlukan data presentation ya? Okay, cuba anda fikirkan ya. Dalam lesson ini saya akan letakkan anda 10 jenis data presentation. Okay, yang pertama adalah frequency distribution table. Frequency distribution dia merujuk kepada jadual table, okay, yang menunjukkan number of data yang di-observe. Okay, dan dia fall into specific interval. Dimasukkan dalam kelas-kelas interval yang tertentu. Contohnya kat sini kita ada call per day in PPV center. Jumlah call sehari di pusat pemberian vaksin. Okay, kalau kita lihat secara kasar macam ni, ada hari ni 3, lepas tu ada satu hari call, ada hari yang 1 call, ada hari yang 2, ada hari yang 13. Okey. Jadi kita difficult sukar untuk melihat situasi dalam bentuk yang begini. Kita panggil dia raw data. Okey. Jadi antara contoh data presentation yang boleh kita gunakan untuk melihat raw data, untuk melihat dengan simplify sesuatu data itu adalah frequency distribution table. Okey, contohnya kat sini daripada raw data tadi, bilangan panggilan dalam hari, setiap hari di PPV center. Okey, contohnya dia dah kelaskan untuk frequency distribution ni. Ni jadual table ni. Okey, untuk raw tu dia kelaskan setiap panggilan tu. Okey, setiap panggilan tu dikelaskan mengikut interval. Kat sini dia ada range 0 hingga 3, range 0 hingga 2. Kemudian diplotkan berapa bilangan hari yang ada call 0 hingga 2. Okey, dan kelas itu disusun dalam interval 3 interval. Okey, 3 hingga 5, 6 hingga 8, 9 hingga 11, 12 hingga 14, 15 hingga 17. Ini adalah kelas-kelas dia. Dan kemudian diplotkan berapa bilangan hari, berapa mengikut kelas panggilan. Okey, jadi bila kita transform data, raw data tadi kepada frequency distribution table ini, kita boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, di sini kita boleh nampak kebanyakan hari, iaitu 12 hari. Panggilan yang dibuat adalah 0 hingga 2 hari. Okey, kalau panggilan yang paling banyak, okey, hari yang ada tak banyak pun. Hanya ada satu hari saja orang kerja di PPV center itu membuat panggilan dalam 15 hingga 17 hari. Jadi lagi mudah untuk lihat sesuatu data itu dalam bentuk persembahan data frequency distribution. Okey, kelas yang telah dibuat dalam frequency distribution table itu, dia mestilah mutually eksklusif. Maksudnya apa yang kita kelaskan itu tidak boleh bertindih. Tadi kelas yang pertama 0 hingga 2, kelas yang kedua kita tak boleh buat 2 hingga 5, kita perlu buat 3 hingga 5. Okey, dia mesti mutually eksklusif. Okey. Perkara ini kita akan belajar dengan lebih lanjut macam mana kita nak kira kelas, interval dia dalam amali data presentation nanti. Contoh lain untuk presentation of data adalah relative frequency distribution. Okay, dia lebih kurang sama macam frequency distribution. Cumanya dia ada displaykan data mengikut percentage. Okay, macam mana nak dapatkan percentage ni? Setiap frekuensi untuk setiap kategori itu, kelas itu,
dibagikan dengan total, kita akan dapat percentage. Itu kita panggil relative frequency distribution. Okay, contoh ketiga untuk presentation data, dia adalah adik-beradik kepada frequency distribution, iaitu cumulative frequency distribution. Okay, cumulative frequency distribution ni dia nak indicate kumulatif kumulatif ni adalah pengumpulan. Okay, sama ada kurang daripada atau lebih daripada. Okay, contohnya kat sini jadual ini menunjukkan cumulative less than. Okay, kalau kita lihat call per day untuk kategori pertama 0 hingga 2 call per day. Kalau lihat less than daripada kategori ini, dia adalah, maksudnya dia lihat ini saja dia punya frekuensi. Okay, dia adalah 0.4%. Okay, kalau less than dalam kategori 3 hingga 5, okay, dia adalah campuran untuk dua percentage ini, kumulatif untuk dua kategori ini iaitu 0.67. Kalau less than untuk kategori kelas yang ketiga, 6 hingga 8, okay, dia adalah percampuran untuk tiga kelas ini, 0.84. Okay, di akhirnya kalau kita lihat dalam kategori ini yang terakhir, less than 15 to 17 call per day. Okay, kalau kita lihat percampuran untuk semua percentage di bawah 15, okay, kita akan dapat 1.0. Okay. 1.0 ini akan merujuk kepada 100%. Okay. Itu adalah cumulative frequency distribution. Okay, contoh yang keempat adalah histogram. Okay, histogram ni adalah bar graph, sama macam bar graph. Okay, dia menunjukkan pemerhatian untuk setiap kelas. Tadi kita ada kelas untuk setiap call per day. Okay, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kelas. Okay, dan dia masukkan dia punya frekuensi untuk setiap kelas dalam bentuk bar. Okay, untuk histogram ini, susunan setiap kelas ini dia perlu berturut, in ordering. Tadi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okay, itu adalah histogram. Okay, histogram juga dia display the distribution of your continuous data ataupun quantitative data. Contohnya weight, temperature and height. Okay, ni contohnya kat sini kita ada histogram A. Ni adalah contohnya berat berat, taburan berat untuk kelas Ibnu Hayyan contohnya. Okay, 40 kilogram ada berapa orang? Okay, 42 kilogram ada berapa orang? 44 kilogram ada berapa gram? Okay, jadi histogram juga boleh digunakan untuk melihat taburan sesuatu continuous data tu bagaimana. Kalau kita gunakan quantitative histogram untuk quantitative data, okay, histogram dia akan reveal shape of distribution. Okay, kita nak lihat, kita lihat kat sini kan, histogram of A ni, okay, macam mana taburan dia. Okay, yang paling ramai kat sini 50, umur 50. Sorry, berat 50. Paling ramai. Okay, yang paling sikit 64. Kita ada yang paling minimum 40. Yang paling tinggi 64. Okay, kemudian kita boleh nampak shape ni dia merujuk kepada kalau ini yang kita panggil shape, bell shape ke, bukan bell shape ke. Okay, kemudian central tendency. Daripada histogram ini, kita boleh lihat di tengah-tengah dia, berapa berat yang di tengah-tengahnya. Okay. Kemudian kita lihat spread of value. Contohnya, yang paling minimum berapa, yang paling maksimum berapa. Daripada histogram kita boleh lihat value tu. Dan kita boleh juga lihat identify outlier. Maksudnya extreme value. Ada tak daripada histogram ni kita boleh nampak extreme value. Kebanyakan contohnya kat sini. Kita tengok next. Okay, kebanyakan kat sini kita ada histogram of D.
data bertaburan daripada 40 hingga 62. Tapi ada satu pergi ke 72. Okey. Jadi daripada histogram kita boleh nampak outlier, nilai-nilai yang pelik lah. Okey, daripada histogram. Okey, histogram juga digunakan untuk epidemic curve seperti yang saya explain tadi. Okey, epidemic curve ni dia plotkan case dengan onset of disease. Bila dia mendapat illness tu. Okey, jadi kenapa dia plotkan by time ni, dia nak lihat macam mana trend distribution of disease tu. Okey, lihat trend. Dia punya method of visualization ni akan membantu epidemiologis nak menjawab important question. Contohnya, bila kejadian pertama berlaku, berapa ramai, bila kita ada ramai kes. Okay, kita boleh kira incubation period yang terdedah. Okay, kita boleh kira bila akan tamat outbreak. Okay, kemudian kita ada polygon. Polygon ni almost identical to a histogram. Okay, dia guna set of data to display cumulative frequency distribution. Dia digunakan untuk display maklumat macam frequency distribution juga. Tapi digunakan line graph. Okay, dan biasanya polygon ini represent quantitative data. Okay, contohnya kat sini kita ada class of height. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas. Dan kita ada taburan frekuensi mengikut kelas height dia. Okay, yang tadi tu jadual taburannya. Dan bila kita nak buat frekuensi polygon, okay, kita akan ambil daripada kelas dia. Tadi kelas 140 hingga 150. Jadi untuk buat frekuensi polygon, perlu ambil midpoint dia. Titik tengah untuk setiap kelas itu. Titik tengah untuk setiap kelas. Macam mana nak dapatkan midpoint dia? Upper limit, nilai tinggi tambah nilai rendah bagi 2. Okay, kita akan dapat dia punya midpoint dia. Okay, jadi daripada situ kita boleh buat frekuensi polygon. Okay, selain daripada quantitative data kita present dalam bentuk frekuensi distribution, kita juga boleh present dalam bentuk frekuensi polygon. Okay, kita ada time chart untuk next data presentation. Time chart ni juga dikenali sebagai line graph. Okay, digunakan untuk present data over time. Okay, juga dikenali sebagai time series data. Okay, time chart ini pada paksi X dia akan menunjukkan ni paksi X. Okay, mewakili masa, dan paksi Y mewakili contohnya health event, case, birth rate, total cell, population size. Okay. Time chart, kita ada buat time chart presentation data dengan time chart ini untuk lihat trend. Trend perubahan dari mengikut masa. Macam yang saya explain tadi. Okay, contohnya kat sini kita ada trend cases mengikut masa dan dan dibezakan mengikut negara. Okay. Each point on the time chart summarize all the data collected at the particular time. Okay, selalunya dia akan represent mengikut masa yang kita tentukan lah. Contohnya ni kita nak graf yang ni menunjukkan COVID-19 cases for 12 months di Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapore and Vietnam. Okay, dan satu perkara yang awak perlu ingat, time chart ni pattern, nak lihat pattern dengan trend. Jadi dia mesti move across the chart from left to right. Dan susunan dia pun kalau ikut masa,
yang berlaku dulu di sebelah kiri, yang berlaku sekarang di sebelah kanan. Okey, jadi barulah kita boleh nampak trend bentuk pattern sesebuah penyakit itu mengikut masa. Kalau kita salah susun, jadi kita tak boleh nampak trend dia. Ataupun kalau kita nampak, kita akan interpret salah. Okey, pie chart biasanya digunakan untuk salah satu persembahan data yang kita describe daripada relative frequency distribution. Okay, bila kita dah dapat percentage dari frequency distribution, okay, dipindahkan dalam bentuk yang lagi cantik, contohnya pie chart. Okay, type of chart is simply a circle divided into portion whose area is equal to relative frequency distribution. Okay, selalunya satu pie chart itu mewakili 100%. Okay, pie chart ni adalah contoh pie chart. Pie chart tu sesuai digunakan sekiranya kelas sesuatu dalam frekuensi distribution itu tidak banyak. Okay, kalau ada lebih daripada 15, dia tidak sesuai untuk kita gunakan pie chart. Kita tidak akan nampak macam mana perbezaan antara pie itu. Okay, kalau sedikit dia punya kelas, kategorinya, kita boleh gunakan pie chart. Okay, pie chart ini adalah salah satu cara untuk present kualitatif data, jenis categorical. Okay, kemudian kita ada bar chart. Bar chart adalah useful graphical tool untuk kita plotkan individual data bersebelahan. Contohnya, kita boleh gunakan untuk qualitative variable ataupun categorical data. Macam histogram tadi, kelas-kelas dia mesti bersebelahan. Kelas 1, kelas 2, ketiga mesti ikut turutan dalam histogram. Untuk bar chart ni, dia tidak perlu ikut turutan. Sebab setiap kategori tu, setiap ni kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah jenis-jenis kategori tu. Dia tidak ada turutan. Nak letak 6 dulu pun boleh. Okay. Nak letak 2 dulu pun boleh. Okay, dia tidak ada turutan. Tapi kalau kita nak letak month, kita letak ikut waktu yang sesuai lah. Tapi kalau kita nak letak contohnya lelaki ke perempuan, tak kisah nak letak lelaki dulu ke nak letak perempuan dulu. Dia tidak ada turutannya. Okay. Jadi bar chart ni sesuai untuk categorical data lah. Okay, contoh data presentation yang terakhir dalam lesson ini adalah box plot. Okay, ini adalah box plot. Gambar gajah yang ditunjukkan ni adalah box plot. Daripada perkataan dia, kita nampak ada box dekat dalam persembahan data dia. Okay, jadi box plot ni biasanya digunakan hanya untuk quantitative variable. Okay, dan box plot dia akan display maklumat 5 number summary. Dia hanya ada beri summary maklumat ringkasan saja dalam box plot. Okay, maklumat itu ada 5, iaitu contohnya kita ada set of data berapa berat orang. Berat orang dalam satu kelas. Okay, kita ada 100 orang dalam satu kelas. Okay, jadi setiap 100 orang tu dia ada data-data berat dia berbeza-beza. Okay, tapi dalam box plot ni, dia menunjukkan berat yang paling tinggi berapa, berat minimum berapa. Kemudian, dalam range of data berat tadi dalam satu kelas, untuk box plot ni dia akan menunjukkan dia punya median titik tengah. Yang tengah-tengah berat berapa. Kemudian dia menggunakan kriteria IQR, interquartile range. Maksudnya dia lihat suku nilai pada suku pertama, kemudian dia lihat nilai pada suku yang ketiga. Yang ni nilai pada 1/4, berapa berat pada nilai pada takat 1/4. Ni 32. Kemudian interquartile range 3 adalah nilai pada 3/4 range of data tu. Okay, pada takat 3 suku data, apa nilai dia? Yang ni. Okay, ini 5 maklumat yang akan diberikan dalam box plot. Kemudian, dia akan
berikan maklumat range and IQR. Dia punya jarak antara kuartal pertama dan juga kuartal ketiga. Kemudian dia akan memberikan maklumat outlier. Okey, maklumat outlier yang warna hijau ni. Maksudnya kebanyakan data kat sini nilainya yang kat sini. Tapi ada nilai yang pelik terkeluar daripada data yang kumpulan data yang ada. Okey, dia box plot ni akan memberikan maklumat outlier. Okey. Dan di sini kita boleh lihat data kita adalah daripada range berat. Tadi kita bagi contoh berat kan. Beratnya adalah 21 hingga 80. Okey, berat 21 ni mungkin berat budak sekolah Okay, mungkin budak sekolah tu genius, jadi masuk dalam kelas tu. Yang paling berat adalah 80. Okay, summary untuk data presentation. Okay, tadi kita ada data kuantitatif dan juga kualitatif. Ni adalah possible data presentation yang boleh digunakan untuk data kualitatif yang jenis kategori. Antara contoh data presentation yang kita boleh gunakan adalah histogram, bar chart, pie chart, and frequency table. Okay, dan frequency table ini juga boleh digunakan untuk data kuantitatif. Okay, tapi dengan kita mengkategorikan dia juga. Okay, kuantitatif juga boleh digunakan. Time series boleh, kuantitatif data boleh dipresent menggunakan time series. Kemudian box plot hanya boleh digunakan untuk kuantitatif data. Dan histogram juga boleh digunakan untuk present kuantitatif data. Okay, ada certain data, presentation of data boleh present dua-dua jenis data. Okay, sebelum kita tamatkan lesson ini, untuk lesson summary kali ini, untuk learning outcome, describe type of scale measurement, kita dah belajar mengenai descriptive analysis, data collection, and scale of measurement, jenis-jenis data dia. Kemudian untuk explain descriptive statistic using table, pie chart and graph. Selepas kita dah tahu apa jenis-jenis descriptive analysis tadi, okay, kamu didedahkan dengan jenis-jenis untuk presentation data. Sama ada frequency distribution, histogram, polygon, bar chart and juga pie chart. Untuk lesson outcome, learning outcome, create appropriate descriptive data analysis untuk membina persembahan data itu nanti kita akan buat dalam sesi amali. Okey, ini adalah reference yang digunakan untuk lesson ini. Awak boleh rujuk. Dan terima kasih kerana mendengar lecture saya dengan teliti, sabar dan cemerlang. Semoga awak semua cemerlang dunia akhirat. Okay, bye.